EIP, Enhancing Integrity Project, yang dilaksanakan oleh peserta-peserta CEIO, iaitu pegawai-pegawai integriti bertauliah, bilangan yang ke-10 siri yang kedua tahun 2015. Program CEIO ini dilaksanakan oleh pihak Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun short form kita panggil MAKA. Dan program ini, CEIO ini, salah satu daripada syarat untuk melayakkan pegawai-pegawai yang mengikuti program ini ditauliahkan sebagai pegawai CEIO. Mereka hendaklah membuat program EIP ini. Dan program EIP ini sepenuhnya dikendalikan oleh peserta-peserta khusus bilangan 10 siri 2 ini di Cameron Highland pada hari ini. Bermula pada hari ini dan akan tamat pada 31 iaitu hari Ahad nanti. Mengambil masa selama 3 hari. Dan 29 orang pegawai atau peserta terlibat dalam program ini yang datanya daripada pelbagai kementerian, jabatan dan juga pihak swasta. Sebagai makluman, kaedah pembelajaran yang dilaksanakan dalam kursus CEIO ini ialah dia merangkumi bukan sahaja kuliah, ia juga melibatkan ujian-ujian tertentu, melibatkan pengendalian seminar, bengkel, menyediakan kertas-kertas kerja, mengadakan lawatan-lawatan kajian kes dan sebagainya, latihan amal, dan termasuklah yang saya sebut sebagai EIP ini. Dan EIP ini ialah merupakan salah satu daripada projek yang merupakan projek penunaian tanggungjawab sosial korporat ataupun corporate social responsibility, di mana ianya dikendalikan, diatur, disusun, dilaksanakan oleh peserta-peserta sehingga dengan jayanya. Untuk makluman, bagi tahun ini, tahun 2015 sehingga 15 hari bulan Mei yang lepas, pegawai-pegawai CEIO yang seumpama mereka ini, bukan pegawai ini, pegawai yang telah lulus sebelum ini, kita telah tempatkan di agensi-agensi yang kita tarafkan kepada 3 kategori, iaitu taraf berisiko tinggi, berisiko sederhana dan berisiko rendah. 19 orang kita tempatkan di agensi yang berisiko tinggi, 12 orang di agensi berisiko sederhana dan 2 orang di yang berisiko rendah. Dan ianya selaras dengan penubuhan unit integriti. Unit integriti ini different. Unit integriti ini ditubuh oleh agensi-agensi kerajaan ataupun jabatan-jabatan kerajaan, di mana pengisiannya oleh pegawai CEIO sebagai ketua bagi agensi-agensi yang berisiko tinggi. Kalau berisiko sederhana dan juga berisiko rendah, mungkin ketua agensi, ketua unit itu oleh pegawai agensi lah. Tapi kita supplykan, tambahkan dengan pegawai-pegawai yang ada kelulusan untuk membantu supaya program peningkatan integriti di agensi ini dapat diperkuat. Dan penubuhan unit integriti ini juga ialah sebagai yang saya sebut tadi, sebagai lambang ataupun sebagai pelaksanaan kepada strategi Lautan Biru Kebangsaan, di mana pelbagai agensi bekerjasama memainkan peranan, mengadakan usaha secara bersama, mengadakan program untuk meningkatkan integriti di agensi-agensi masing-masing. Dan sebagaimana yang saya sebutkan kepada tuan-tuan di awal tadi, maka hanya mengendalikan program CEIO ini, mengeluarkan pegawai-pegawai CEIO
dan penempatan pegawai CIO ke agensi itu adalah terpulang kepada agensi masing-masing. Tetapi kalau pegawai SPRM sendiri yang dilatih menjadi pegawai CIO, maka kita SPRM akan menentukan pegawai-pegawai itu ditempatkan di agensi mana berdasarkan kepada permintaan dan waran pejabat. Kalau pegawai SPRM. Dan untuk makluman, sejak ditubuhkan ataupun dimulakan program CIO ini tahun 2010 sampai 2014 sampai kini, seramai 316 orang pegawai ataupun daripada kalangan pegawai awam dan juga pegawai-pegawai swasta yang telah kita latih. Bermakna di pasaran, kalau kita bahasa kita ni, telah ada 316 orang yang telah ditauliahkan sebagai pegawai CIO. Dan ada soalan berkaitan dengan CIO saja, bukan berkaitan dengan tugas SPRM. Pasal hari ini kita bercakap mengenai CIO. Kalau kita cakap mengenai peranan SPRM, dia lain cerita jadi. Dan bukan tanggungjawab saya pun, saya di bawah pengurusan dan profesional. Okey. Ya. Bilangan 316 tu masih belum mencukupi lagi ya? Belum. Pasal kerajaan sahaja, unit integriti kerajaan sahaja pun dah ada 869 unit already. Termasuk all the category. Jadi kita baru ada 300. Jadi kita boleh bantu sikit-sikit lah. Yang lain tu, kalau dia nak datang for the specific khusus, itu maka buat khusus asing. Berapa bilangan yang ideal untuk multi-purpose? Itulah, kalau untuk government saja, we need at least more than kalau yang beri all the category itu sampai 800 lah, 800. I think we can ini dengan kalau kita maka akan memikirkan macam contoh tadi, sebelum pada ni kita buat 1 setahun. Now kita dah increase sampai 3 lah. Sampai eksekutif 1 4 dan international tu dekat luar lah. Mana 4, kalau 4 kali 3 120. Maknanya kalau kita boleh buat 5 mungkin 150. Masa tu cepat sikit lah, boleh capai tempo. Okay. Boleh ke eksekutif? Kita tanya dia, ni ketua dia. Kalau dia sanggup, boleh. Tapi agensi awam berisiko tinggi ni, berisiko sekali dan boleh tak elaborate sikit apa? Dia berdasarkan kepada taraf risiko ni dibuat oleh SPRM. Oleh maka dia ada 2 beza ni. Maka SPRM ini dia memberi penarapan kepada agensi-agensi yang 800 lebih tadi berdasarkan kepada statistik ataupun rekod yang ada di SPRM mengikut agensi. Jadi yang katalah banyak allegation ke, banyak siasatan ke, dia risiko tinggi lah. Peluang-peluang berlaku rasuah itu risiko tinggi. Yang kurang sikit jadi sederhana, yang tak ada information, tak ada ni, kita letakkan risiko rendah. Daripada 800 lebih agensi dah. Itu maksud dia. Maksudnya dia macam unit lah, bukan dia agensi. Macam unit berisiko tinggi, unit No. Agensi. Kita rate by agensi. Kementerian, jabatan dan agensi. Kalau unit ni very small kan. Ini agensi besar lah. Majoriti yang berisiko tinggi ni pasukan beruniform ke? Dia tak fokus kepada uniform. Dia fokus kepada kes yang disiasat ataupun yang dirujuk kepada SPRM. Tak khusus kepada uniform. Okey. Untuk yang 886 cuma agensi kerajaan saja, bukan Ya. agensi. Ya. Swasta sekarang ni ada yang tertentu. Swasta tu itulah kita ada data ke swasta? Kita tak collect dah. Because swasta very big. Kita pun tak collect data. Pekeliling penubuhan unit ni di bawah pekeliling kerajaan, khusus kepada kerajaan. Tapi yang swasta ni dia own
Inisiatif. We tak ada perkeliling yang binding. Perkeliling 6 2013 tu khusus untuk pegawai kerajaan ataupun agensi kerajaan. Okey. So sorry. Ya, ada lagi. So far you all have trained 300 over kan? So 316. 316 kan? Okay. So they have been placed in how many agencies actually? Agensi so far I don't have the figure agensi, tapi we divide into 3 category. Okay. So Kategori tadi yang saya bagi tadi figure this year je. Figure before that saya pun tak ada sini. Ada ke tidak ada? so far how effective following their placement in all these agencies, how effective have they shown in Okay. cutting down? Thank you very much. This to me lah, if you dia ada 6 fungsi utama. Yang pertama yang kita sebut tadi, katalah yang kita nak tengok dari segi pengesanan dan pengesahan. That one is very effective. Because before that, sebelum pada ini kita kalau dapat information dan sebagainya, kita di luar kan. When we put inside, so very easy to mengesan dan mengesahkan. Whether the allegation ke betul ke tak betul, mudah kita kesahkan. So we have every month meeting with this group of people, especially from SPRM, to get the feedback. So dia akan bagi maklum balas, daripada maklum balas tu kita dapat mengesahkan dan mengesan information berkaitan dengan kes-kes yang ataupun peluang-peluang melakunya rasuah. That is very very effective. Yang kedua, yang efektif ialah mengadakan dia panggil kod etika ataupun apa ni? Plan integrity organisasi. Because CIO ni dilatih untuk membuat plan integrity organisasi. Bila dia balik ke organisasi, so organisasi ni biasanya dulu tak ada plan, dia tak ada, dia buat gitu tapi tak ada bertulis. Bila pegawai integriti masuk ke agensi, dia buat plan integriti bertulis dan you can refer, so we can tengoklah peningkatan daripada katalah agensi ni dah buat, agensi ni dah buat. So that is perkara kedua yang kita nampak. Yang ketiga, yang peningkatan dari segi keberkesanan ialah saluran. Pegawai CIO ni pergi ke agensi, dia menyediakan saluran aduan yang proper. Kalau tidak dia tulis sana, dia tulis sini. So now ada tempat mengadu, tempat menyalur aduan dan dia boleh menasihat awal. This whether kesalahan rasuah dan sebagainya, dia boleh ada kefahaman. Because salah satu daripada elemen yang kita latih CIO ni ialah berkaitan dengan undang-undang. So dia ada kefahaman dari sudut undang-undang dan dia bila salur kepada dia boleh memberi nasihat yang betul sama ada berlaku kesalahan dan sebagainya. So we can see peningkatan itu cukup baiklah kalau you tanya pada saya, cukup baik. Dan ini baru 300 orang, kalau dapat 800 tu I think we can separate very fast. Like now kan dia datang mari buat benda ni. Benda ni dah lama kita duk dengar masalah, dia datang mari nak meningkatkan integriti. Even dalam alam sekitar pun ada elemen integriti yang kita tanam, kita kembangkan supaya nilai-nilai integriti itu meningkat. Okey. Tata tertib, Datuk Wahab minta tata tertib, tapi tata tertib ni kita dari segi pemantauan. Dulu tata tertib ni dibuat oleh jabatan. Kalau tuan-tuan daripada jabatan kerajaan tahulah. Tata tertib ni dibuat oleh agensi sendiri, jabatan tu sendiri. Kadang-kadang yang melakukan kesalahan tata tertib tu kawan-kawan dia, tambah katalah sesiapalah dalam agensi tu dia kenal. Jadi bila tak ada pemantauan, dia buat tata tertib tu buat, tapi mungkin dari segi struktur, dari segi susunan, dari segi pelaksanaan hukuman dan sebagainya tu tak berapa kemas. Bila ada CIO dan diletakkan sebagai salah satu tugas tata tertib kepada CIO, jadi dia membuat pemantauan. Sama ada pemantauan berkala, pemantauan khusus kepada kes-kes khusus. Jadi ini memberi kesan impak yang tinggi kepada pelaksanaan kes-kes tata tertib. Termasuk juga dari segi hukumannya dan sebagainya, penyelarasan hukuman dan sebagainya. Dan juga kecepatan. Salah satu kecepatan pelaksanaan itu lebih penting. Kadang-kadang
Dia mengambil masa yang lama bila tak ada pemantauan. Bila ada pemantauan, you have to lapor, kita tanya tindakan apa berlaku, ada mekanisme pelaksanaan pelaporan dan sebagainya. Dan inilah peranan CIO. Okey. Cukup lah tu. Cukup. Lagi. Untuk menambah daripada 300 itu, kita kata maka akan menambah bilangan pelajar atau kunci. Ini kita akan bincang, kita akan ketengahkan, kita akan bawa kepada pihak pengurusan berdasarkan kepada permintaan yang ada semasa ini dan juga keperluan yang ada di kalangan masyarakat dan kepekesanan program ini. Maka saya harap maka akan mengambil tanggungjawab. Tadi saya dah sebut tadi, tanggungjawab memperakukan sama ada memperkembangkan. The most important thing, quality mesti dijaga dan ditingkatkan. Kalau kita tambah orang pun tak ada quality, tak guna. Itu. Okay. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk. Kita bawa